Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah dapat bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi tadabbur Al-Quran setiap satu hari satu muka surat insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-160 insya-Allah, iaitu di surah Al-A'raf ayat 74 sehingga ayat 81. Jadi insya-Allah seperti biasa kepada semua sahabat-sahabat semua yang telah memberi feedback tentang memberi respon terhadap suara dan juga gambar, alhamdulillah. Awal-awal lagi kita dah ada feedback alhamdulillah. Jadi kita insya-Allah akan meneruskan tadabbur kita pada pagi ini dengan kita akan membaca sedikit daripada satu ayat daripada muka surat 160. Jadi kepada semua sahabat insya-Allah dapat bersama-sama dengan kita dan bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menjadikan kita ni dapat orang yang bersama-sama insya-Allah meneruskan pembacaan, meneruskan untuk cuba memahami tadabbur Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fazkuru ala Allah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya telah bacakan tadi sedikit ayat, iaitu satu ayat daripada muka surat 160 ni, iaitu ayat surah Al-A'raf, iaitu surah Al-A'raf ayat yang ke-74. InsyaAllah dalam muka surat ni secara ringkas dulu saya mungkin sharekan. Dalam muka surat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dua perkara, iaitu dua kisah sebenarnya, iaitu yang pertama sekali ialah sambungan daripada kisah Nabi Saleh yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Samud. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menceritakan bahagian bawah-bawah nanti bahagian part-part, iaitu dua ayat yang terakhir daripada muka surat ni. Kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala mula menceritakan pula tentang Nabi Lut alaihissalam dan juga kaumnya, kaum Sodom ni. Jadi insya-Allah yang panjangnya dalam muka surat ini ialah kita akan tengok, iaitu Allah Taala menyambung apa yang telah Allah Taala ceritakan sebelum daripada ni, yang disebutkan, yang kita telah baca sama-sama dalam muka surat 159 sebelum daripada ni, iaitu tentang kaum Samud. Kita telah ceritakan sikit tentang kaum Samud ni. Jadi kaum Samud ni adalah satu kumpulan manusia daripada orang Arab, sebagaimana sebelum daripada tu, iaitu kaum Ad. Kaum Ad juga adalah orang Arab yang diutuskan, yang Allah Ta'ala utuskan kepada mereka Nabi Hud alaihissalam, dan kemudian mereka telah dihancurkan. Yang selamatnya hanyalah iaitu orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi Hud alaihissalam. Tapi selepas daripada tu kita akan tengokkan bahawa apabila kematian Nabi Hud, selepas daripada tu anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, keturunan mereka mula sesat kembali. Jadi salah satu daripada kumpulan yang disebutkan oleh para ulama tafsir ialah daripada kumpulan yang selamat ini, mereka ni telah menetap di satu tempat, iaitu di tempat yang dipanggil sebagai Madain Soleh. Satu bandar sekarang ni di Arab Saudi, nama dia Al-Ula. Terletak lebih kurang 350 km di utara Madinah Al-Munawwarah menuju ke Syam, menuju ke atas, menuju ke Jordan. Jadi kalau kita ada peluang kita boleh kalau nak tengoknya, tetapi kita ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang para sahabatnya menetap lama di tempat tersebut. Jadi kalau kita sekarang ni mungkin nanti pergi selfie gembira dan sebagainya pula kan, jadi itu adalah satu perkara yang tidak baik sebenarnya. Kalau ikutnya bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam peperangan Tabuk, semasa nak pergi dalam peperangan Tabuk, Nabi ni dan para sahabat telah berhenti di tempat tersebut. Jadi tiba-tiba para sahabat ni dah sibuk dengan masaknya, dengan apa benda kan. Jadi tiba-tiba Nabi SAW berkata, kita bertolak sekarang. Maknanya tak nak tinggal lama di tempat tu. Kenapa? Tempat ini adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi tidak membenarkan
sahabat-sahabat baginda untuk ambil air daripada tempat perigi yang dikatakan adalah perigi itu perigi Nabi Soleh, iaitu tempat unta tu. Jadi mereka pun berangkatlah. Jadi kalaulah katalah kita nak pergi tengok juga, jadi Nabi SAW telah berpesan kepada kita, kalau nak pergi ke situ maka hendaklah pergi dalam keadaan maknanya jangan gembira, tapi kenalah sedih, kena ingat apa yang telah dilakukan, apa yang telah berlaku kepada kaum Samud ni. Jadi insya-Allah kita tengok pada ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang apakah dakwah. Jadi yang pertama sekali Allah Taala ceritakan tentang Nabi Soleh ni. Nabi Soleh ni yang telah berdakwah kepada kaum Samud. Itu yang pertamalah yang akan kita tengok dalam ayat ni. Dan kemudian kita akan tengok juga iaitu apakah kehebatan yang Allah Taala berikan kepada kaum Samud ni. Iaitu hebatnya mereka ni yang tidak diberikan. Jadi Allah SWT sentiasa dia berikan kepada satu kaum-kaum yang tertentu kehebatan-kehebatan dia. Jadi kehebatan ni ada. Kita akan tengok sekejap lagi. Dan yang ketiganya, apakah jawapan-jawapan ataupun sanggahan-sanggahan ketua-ketua ataupun pembesar-pembesar yang ada daripada kaum Samud ni, mereka ni nak menentang Nabi Soleh AS. Apakah dia alasan-alasan dia dan sebagainya. Dan yang keempatnya, Allah SWT ceritakan apakah yang dilakukan oleh mereka, iaitu kaum Samud ni terhadap mukjizat yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, iaitu unta. Yang kelima yang Allah Ta'ala ceritakan dalam ni ialah mereka akhirnya dihancurkan oleh Allah SWT kerana perbuatan mereka tu. Itu 5 perkara yang Allah Ta'ala lebih kurang saya kalau maknanya sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan perempuan semua, kalau nak kira sendiri tu 5, 6, 7 tu terpulang lah kan. Tetapi itu dalam kiraan saya lah, maknanya kan kita ada lebih kurang, saya berletakkan tajuk, ada 5 tajuk lebih kurang 5 perkara Kemudian selepas daripada tu Allah SWT pun mula menceritakan kepada kita tentang Nabi Lut alaihissalam dan juga kaumnya lah selepas daripada tu. Di hujung itu yang kita katakan tadi, iaitu 2 ayat yang terakhir daripada muka surat ini, iaitu ayat yang ke-80 dan juga 81. Jadi insya-Allah kita mulakan tengok Allah SWT sebut yang pertama sekali, dan ingatlah ketika Jadi ingatlah di sini siapa? Iaitu Nabi Soleh berkata kepada mereka ni, wazkuru iz ja'alakum, ketika Allah Ta'ala telah menjadikan kamu ni, kamu tu makna sini ialah kaum Samud. Kamu semua, wahai Samud semua, kaum Samud semua, ingat ketika Allah Ta'ala jadikan kamu ni khulafa min ba'di adin. Jadi kita tengok khulafa min ba'di. Jadi yang pasti sini ialah kaum Samud ni datang selepas daripada kaum Ad. Sebab Allah Ta'ala cerita sini selepas daripada Ad. Maknanya Allah Ta'ala jadikan mereka ni, kaum Samud ni, sebagai khulafa. Jadi kita akan tengok sini bahawa setiap satu kaum, setiap maknanya atas dunia ni Allah Ta'ala akan jadi khulafa. Dalam erti kata bahawa kita ni, setiap satu kaum itu dia bertanggungjawab untuk memastikan bahawa mereka ni membawa risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas muka bumi ni. Jadi maknanya kalau Rasul tu dah ada, kemudian Rasul memberitahu kepada mereka, dan kemudian mereka itu dapat hidayah, dapat terima Rasul tu, dan kemudian selepas itu bertanggungjawablah mereka ni untuk menceritakan pula kepada seluruh manusia lain. Jadi itu kita panggil sebagai khulafa. Jadi khulafa tu adalah orang yang datang kemudian, orang yang datang belakang. Jadi mereka, kalau satunya kita panggil khalifah. Jadi makna khulafa macam tu kan. Jadi kita ni macam kita lah kan. Kalau dari segi maknanya kita ni adalah khulafa. Kita ni bukan khalifah, tapi maksudnya adalah kita ni khulafa, artinya kita ni mengambil beban, meneruskan kerja yang dibawa oleh Nabi SAW, sebab Nabi dah tak ada. Jadi kitalah sepatutnya bertanggungjawab untuk menyampaikan agama ni kepada semua manusia yang ada pada hari ini. Tak kira lah mereka ni bangsa Amerika, Red Indian ke, bangsa Siberia ke, bahasa China ke, bahasa apalah kan, Afrika ke, India ke, Eropah. Semua tu adalah menjadi tanggungjawab orang Islam. Orang Islam akan kena rasai benda tu. Mereka ni adalah khulafa. Sebagaimana kaum Samud ni menjadi khulafa dikatakan oleh Nabi Soleh selepas daripada Ad. Kemudian Allah Subhanahu Taala kata wabawwa'akum fil ardi. Allah Taala beri kesenangan kepada mereka. Bawwa'akum ini dalam tafsiran kata askana. Askana dia makna mendudukkan kamu. Tapi dia makna itu lebih dalam lagi. Bawwa'an ni makna Allah Taala beri kemudahan kepada mereka di satu tempat tu. Makna mereka boleh duduk di tempat tu dan kemudian mereka boleh menetap. Allah Taala beri kemudahan kepada mereka. Jadi Allah Taala sebut sini apa yang telah Allah Taala berikan kepada mereka ni, iaitu tattakhizuna min suhuliha qusura. Kamu boleh ambil daripada suhul. Suhul ni ialah kawasan apa ni, rata.
Itu suhul kan. Dan mereka, Allah Ta'ala kata mereka ni boleh gunakan kawasan rata tu untuk membuat kusur. Kusur ni maknanya istana lah. Rumah yang bukan main-main kan, bukan biasa-biasa kan, rumah besar maknanya. Jadi mereka ni kaum Samud ni Allah Ta'ala bagi kemudahan tu. Mereka boleh buat. Kemudian yang keduanya, apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka iaitu watanhituna. Ni mereka ni boleh menebuk. Tanhituna ni maknanya boleh menggunakan al-jibal. Jibal tu maknanya bukit. Jadi bukit-bukit, gunung-gunung mereka boleh tebuk dan untuk jadikan sebagai apa? Sebagai buyut. Jadi maknanya tanah lapang mereka buat istana-istana besar, dan kemudian kalau bukit-bukit tu mereka boleh tebuk. Sekarang ni kalau kita pergi ni memang tak ada dah kan, kusu-kusu ni memang tak ada dah, hancur semua. Istana-istana tu dah tak ada dah. Tetapi yang ini masih ada, iaitu rumah-rumah lebih yang saya sebutkan semalam, sesi sebelum daripada ni, iaitu ada lebih kurang 100 lebih yang masih tinggal lagi. Kalau kita pergi, kita akan tengok, insya-Allah kan, sahabat-sahabat semua boleh pergi dalam Google pun boleh pergilah, tak perlu pergi, tapi boleh tengok bagaimana kan mereka ni buat. Ada juga orang kata satu lagi tempat yang ada lagi yang dikatakan juga, dikatakan itu orang orang kaum Samud, iaitu di Jordan. Sebenarnya Jordan tu bukan itu bangsa yang sama, hampir sama dengan mereka sebenarnya, yang merebut bukit juga. Tapi yang kita boleh tengok sekarang ni, dulu tak boleh tengok ni di Saudi ni, kerana kerajaan Saudi tak benarkan masuk dan sebagainya kan. Tapi sekarang dia boleh pergi tengok. Jadi kita rasa memang kehebatan, lebih hebat lagi daripada Nabatean yang ada di yang ada di Jordan. Jadi mereka bina rumah-rumah ini, Allah Ta'ala kata, kemudian watanhitunal jibal buyuta fazkuru ala. Jadi Allah Ta'ala kata beritahu kepada Nabi Hud ni, berkata kepada mereka, ingatlah ala ni semalam kita dah sebut, iaitu nikmat-nikmat maknanya. Ala bukan ala. Kalau ala dengan ain tu lain. Ni ala. Ala tu maknanya nikmat-nikmat. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat, kamu kena ingat nikmat sebagaimanalah kan Allah Taala beri kemudahan kepada kita pada hari ini. Jadi kita mesti ingat bahawa ala Allah wala ta'saw. Dan Nabi Saleh berkata kepada kaum Samud ni, la ta'saw. La ta'saw ni maknanya jangan melampau-lampau fil ardi mufsidin, membuat kerusakan di atas muka bumi. Ulama kata mufsidin sini, merosak sini ialah merosak yang pertama sekali ialah merosakkan agama, iaitu merosakkan akidah manusia, merosakkan, membawa manusia ni lari daripada agama. Itu adalah kerosakan nombor satu, bukannya kerosakan bukit bukau, kebangunan dan sebagainya. Itu kerosakan nombor dua. Kerosakan tu juga dicela sebenarnya kan, tetapi kerosakan agama itu yang paling dicela sekali, iaitu merosakkan manusia dengan merosakkan agama mereka, merosakkan akidah mereka, merosakkan apa yang betul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana orang Arab tu merosakkan ajaran Nabi Ibrahim. Jadi seterusnya insya-Allah kita tengok ayat yang ke-75 Ayat yang ke-75 Allah Subhanahu Wa Taala berkata, qalal mala. Sekarang ni tibalah pula kan, iaitu jawapan ataupun tibalah pula bantahan ataupun ni orang-orang yang menentang Nabi Saleh ni. Siapa yang menentang Nabi Saleh ni? Jadi kita tengok sekali lagi kan, sebagaimana ayat sebelum daripada ni, kita akan tengokkan bahawa kepala-kepala yang menentang, orang-orang ketua-ketua yang menentang para nabi ni adalah dipanggil sebagai al-malak. Al-malak di sini. Jadi al-malak, tak kira lah kan kaum Nabi ni ada al-malak, kaum ni Nabi ni, setiap bangsa tu ada al-malak ni. Jadi al-malak kita sebut dalam sesi sebelum ni, dan juga dalam surah-surah sebelum Nabi ni disebutkan al-malak tu maknanya pembesar. Disebutkan dalam kalau dalam tafsir Jalalain dipanggil al-ashraf. Ashraf ni orang-orang yang mulia lah, orang-orang kenamaan ke orang-orang tu kan, dalam yang tidak beriman tidak ada, dia ada golongan yang beriman, tapi ada al-malak. Jadi Allah SWT kata qalal mala'ul ladzina istakbaru maknanya ialah sombong maknanya. Kebiasaannya Allah nak sebut ni iaitu golongan pembesar dan golongan-golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT yang banyak ni, biasanya mereka ni akan jadi sombong. Dan Allah Ta'ala kata iaitu min qaumihi, daripada kaumnya. Jadi ada yang al-malak tidak takabur tapi ramai al-malak ni yang takabur, min qaumihi, daripada kaumnya. Dia akan berkata kepada siapa? Lillazina stud'ifu, akan berkata kepada orang-orang yang lemah. Jadi kita ada dua golongan di sini, satu istakbaru, satu ustud'ifu. Jadi inilah ulama-ulama kalau letakkan nama dalam bahasa Arab, dia kata ini mustakbirun, ini mustad'afun. Inilah orang yang lemah. Jadi biasanya, kenapa disebutkan perkataan orang lemah ni? Kerana biasanya orang yang mengikut Nabi-Nabi ni biasanya orang lemah. Orang yang dilemahkan, orang yang miskin, orang yang lemah lah maknanya kan. Tapi tidak semestinya, tapi kebiasaannya. Jadi kebiasaan ni, masyarakat ni akan terbagi kepada dua. Yang pertama sekali ialah mustakbir, iaitu orang yang sombong ni.
Yang keduanya adalah orang-orang yang lemah. Jadi berkatalah golongan-golongan ni, golongan al-malak ni, yang sombong-sombong daripada kaumnya ni, berkata kepada orang-orang yang lemah. Dia kata apa? Dia kata liman amana minhum, iaitu daripada ni orang lemah yang beriman ni. Apa kata mereka? Ni kata mereka kan, ata'lamuna, mereka kata ata'lamuna anna salihan mursalun mir rabbih. Ata'lamu ni maksudnya ialah bukan kamu tahu, tapi maksud sini ialah kamu percaya ke? Gitu. Dia jadi macam dia nak menggugah keimanan orang-orang yang lemah ni. Jadi kata, kamu percaya Soleh ni diutuskan daripada Tuhannya? Kamu percaya ke dia ni seorang rasul lah? Gitu kan? Kamu percaya ke Tuhan bagi wahyu kepada dia? Macam itulah. Kan? Jadi kan, maksud dia kan, ata'lamuna anna salihan mursalun makna diutuskan min rabbih. Jadi apa kata mereka? Kata, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Berkatalah orang-orang tu, orang-orang yang dhaif tadi lah kita kata kan, berkata qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Jawapan orang-orang yang lemah tadi, orang yang beriman tadi tu, orang-orang yang ditindas tadi tu, orang-orang yang tidak hebat lah dalam masyarakat tu, akan berkata dengan penuh bangganya. Jadi maknanya mereka ni tak takut-takut walaupun mereka tahu ini adalah golongan mustakbir ni, tapi mereka tak takut-takut. Allah Ta'ala ceritakan, mereka tetap mengatakan apa di depan tu mereka jawab bila ditanya tu, mereka kata apa? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Soleh. Mereka berkata kan kepada orang tu. Jadi qala allazina istakbaru. Jadi berkatalah bila Nabi Nuh ni berkata, minta maaf bila Nabi Soleh ni, bila golongan, minta maaf, golongan orang-orang yang lemah tadi tu berkata macam tu, apa kata yang mustakbir ni, orang yang sombong tadi ni, orang yang besar-besar, rasa dirinya besar ni, qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Tengok, dia pun kata, kami dia kata ni, bahawa dia kata sini, qala allazina istakbaru, berkatalah orang yang takabur tadi tu, orang yang sombong tadi tu, mustakbirun tadi tu, inna, sesungguhnya kami, billazi amantum, dengan apa yang kamu, amantum bihi yang kamu beriman dengannya, yang kamu percaya tu, kafirun, kami kafir, kami tak percaya. Macam itulah yang dia kata, kamu percaya ke? Orang-orang yang dhaif tu kata, yes, kami percaya, betul kami percaya. Mereka kata, kami tak percaya. Macam itulah lebih kurang percakapan di antara. Satu benda yang menarik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang digunakan yang digunakan yang digunakan oleh perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini, iaitu apa? Qaulal malak. Jadi mereka berkata, minta maaf minta maaf, saya tak tinggal nak satu lagi kan. Qaulal ladzina istakbaru ni. Jadi yang cantiknya dalam ayat ni ialah apa kan? Ini kata-kata orang mustakbir ni, dia kata mustakbirun ni, mereka berkata ni kan, billazi amantum bihi, billazi. Allah Subhanahu Wa Taala ni dari segi balaghahnya kan, iaitu disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, dia kata, berkatalah orang-orang yang takabur ini, dia kata, inna billazi, kami billazi. Dia tak kata sini bima. Kalau ikut dalam bahasa Arab, maknanya nya, ataupun apa inna billazi, dengan apa yang, gitu macam apa yang. Dia tak kata inna bima, dia kata kami dengan apa yang. Kenapa dia guna billazi? Jadi dari segi balaghahnya, billazi ni ertinya menunjukkan bahawa orang-orang yang takabur ni bukan tak tahu, bukan mereka ni jahil dengan apa yang dibawa oleh Nabi Soleh, tapi mereka ni takabur, mereka ni dah tahu dah, tapi mereka tolak juga. Itu nak menunjukkan penggunaan billazi ni cantik dalam bahasa Arab kan. Maknanya Allah SWT sebut kan, gunakan perkataan-perkataan ni kan. Jadi amantum bihi, dengan apa yang kamu percaya tu, kami ni kafirun, dia kata, kami ni kafir. Jadi apa yang mereka buat itu maknanya hujah mereka, tolakan mereka kan. Jadi kita akan tengoklah sebenarnya kan, dalam kisah Nabi Soleh dengan kaum Samud ni, sebenarnya di antara ayat, di antara cerita yang banyak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana itulah, insya-Allah kan, kalau kita ada kesempatan dan sebagainya kan, insya-Allah kan, cantik kalau kita boleh tengok pula apa yang topik kita, iaitu namanya kisah-kisah nabi-nabi daripada Al-Quran. Ada yang tu kita sempat buat sekejap dulu di masjid, tapi sekarang pun masih ada, insya-Allah kan. Kalau sahabat-sahabat nak tengok, nak dengar ke kan, insya-Allah boleh tengok, ada dalam Facebook kita ada cerita kan, iaitu tajuknya kisah-kisah nabi-nabi daripada
Al-Quran. Jadi kita petiklah semua dari tempat daripada Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi, sebagai contohnya kisah Nabi Soleh. Dengan ni. Jadi sebab ayat yang kita baca ni ialah sebahagian. Ayat tempat lain lagi banyak lagi menceritakan tentang kaum Samud dan juga Nabi Soleh alaihi salam, insya-Allah kan. Jadi apa yang terjadi ni ringkasan yang Allah Taala sebutkan dalam surah Al-A'raf kita ni. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala kata fa'aqaru, mereka pun menyembelih. Kan kita cerita sebelum daripada ni bahawa mereka ni minta kepada Nabi Soleh, mana dia unta-unta tu, mana dia mukjizat-mukjizat, akhirnya cuba keluarkan unta tu. Jadi akhirnya Nabi Soleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keluarlah unta. Unta tu naqah. Naqah ni makna unta betina Jadi unta betina tu dia katakan unta tu mengandung dan keluar tu ada anak pula tu siap kan. Jadi akhirnya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Soleh supaya beritahu kepada kaum dia tu, jangan minum air ni, hendaklah kamu ni bergili-gili air tu. Jadi dahlah tempat tu dikatakan air tu sikit lah kan. Jadi bergili-gili, satu hari kamu minum susu daripada unta ni, dan susu tu cukup kita sebutkan. Dan kemudian satu hari lagi kamu minum air ni, unta tak minum air tu. Esok unta saja minum, awak tak boleh minum, kamu semua tak boleh minum. Jadi bergili-gili, mereka ni macam boring lah dengan keadaan tu kan, tak suka keadaan tu. Akhirnya apa yang mereka buat kan, nombor satunya mereka ni jahat lah satu kan, mereka ni tak setuju. Memang mereka ni nak bunuh unta tu, dan bahkan bukannya mereka sekadar nak bunuh unta tu, dalam tu di kalangan kaum Samud tu ada 9 orang yang penjahat lah kata, something hero, katakan penjahat yang memang nak bunuh unta tu, dan juga bukan sekadar nak bunuh unta tu, tapi nak bunuh Nabi pun juga tu. Nabi Soleh pun mereka nak bunuh tu. Sebab itulah mereka pun akhirnya membunuhlah. Allah Ta'ala sebutkan sini fa'aqaru, macam ramai kan, kalau ada waw alif ni maknanya ramai lah kan. Mereka pun menyembelih. Fa'aqaru ni mereka pun menyembelih. Tapi sebenarnya yang menyembelih tu bukannya ramai, tapi seorang saja sebenarnya. Tapi dialah yang disuruh, dialah dipersetujui oleh semua sekali kaum Samud tu, yang nama dia Qudar, nama dia. Disebutkan oleh ulama tafsir lah, ulama tafsir seperti Jalalain dia ada sebut kan, nama dia Qudar, tapi itu tak disebutkan dalam Quran ni kan, tapi disebutkan oleh ulama tafsir kata nama dia Qudar. Jadi dia ni dikatakan dia pergi meraun semua khemah-khemah ni kan, meraun semua rumah-rumah ni kan, tanya ni aku nak bunuh oh semua setuju, bagus semua. Jadi mereka pun dianggap sebagai mereka yang membunuh, walaupun yang membunuh tu adalah seorang saja. Tadi kita sebut Samsin tu ada 9 9 tu ada sebut dalam Quran tis'at rahtin, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi Allah SWT sebut sini fa'aqaru, mereka pun membunuhlah unta betina tu, wa atau Allah Ta'ala kata an amri rabbihim. Jadi atau tu maknanya ialah mereka lawan atau tu bukan lawan main-main, tapi lawan tu depan-depan, memang lawan nak tunjuk kami nak lawan, gitu tu atau Kalau lawan ni ada jenis lawan senyap-senyap di belakang kalau lawan senyap-senyap belakang kita tak panggil atau. Tapi atau ni maknanya lawan depan-depan nak menunjukkan bahawa kami nak lawan awak. Gitu. Jadi mereka pun atau amri rabbihim, melawan terang-terangan maknanya. Apa? Arahan rabbihim, Tuhan mereka, wa qalu ya Soleh. Dan lepas tu cabar pula Soleh. Dan lepas bunuh tu, sebelum daripada ni, Nabi Soleh dah, yang kita bacakan ayat dalam muka surat sebelum daripada ni kan. Nabi Soleh kata jangan sentuh unta tu. Sebab apa? Kalau kamu sentuh unta tu, kamu buat jahat kepada unta tu, nanti akan datang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka sembelih. Bila mereka sembelih, diceritakanlah maka kan, Nabi Soleh ni bila dia tahu unta tu dah disembelih kan, dia pun pergi tengok dengan sedihnya kan. Sedih tengok unta. Ya Allah, mereka ni dah sembelih dah. Apa kata Nabi Soleh kepada mereka? Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Itu ada ayat Quran sebut di tempat lain kan. Nabi Soleh pun berkata kepada mereka, tamatta'u, seronoklah kamu di rumah kamu selama 3 hari saja. 3 hari saja. Jadi apa yang berlaku kan? Selepas daripada tu, kita akan tengok selepas daripada tu kan. Bila Nabi Soleh ni berkata begitu kepada mereka, 3 hari kamu seronok 3 hari. Mereka kata mana. Mereka katakan tu, tengoklah mereka katakan i'tina bima ta'iduna. Tu dia kata i'tina, ni cabar tengok kan. Maknanya berani dia mencabar Nabi Soleh tu. I'tina bima ta'iduna. Bawalah apa yang kamu kata tu, yang kamu janjikan tu. Bima ta'iduna, apa yang kamu janjikan tu. In kunta minal mursali, kalau kamu ni benar memang utusan Allah, kalau memang kamu ni adalah rasul, mana dia? I'tina. Tengok berani dia kata i'tina bima ta'iduna. Bawa yang kamu janji tu. Bila macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala pun terus katakan apa dia? Fa'akhazatuhumur rajfah. Akhirnya terkenalah mereka ar-rajfah.
Ar-rajfah ni ialah gegaran yang sangat dahsyat yang berlaku kan. Kalau kita kata macam gempa bumi tu, tapi gegaran yang sangat-sangat dahsyat sebagai azab daripada Allah SWT, dan kemudian suara yang sangat kuat daripada langit. Gegaran dah satu, suara kuat pula daripada langit kan, yang menyebabkan mereka ni apa kan, fa asbahu fi darihim jasimin, menyebabkan mereka ni di rumah-rumah mereka tu kan, maknanya dalam rumah mereka tak sempat nak lari dah kan, iaitu fa asbahu jasimin. Jasimin ni ialah, asal makna jasimin ialah burung yang memang patah sayap, patah apa, tak boleh nak terbang dah. Sepatutnya burung tu terbang kan, tapi menggelupur atas tanah tu. Itu namanya jasimin. Jadi mereka tu Allah SWT sebutkan fa asbahu fi darihim jasimin. Jadilah mereka itu bergelimpangan, bergerak, maknanya tak mati lagi tu kan. Maknanya bergerak-gerak macam dah. Barulah mereka tahu kan. Itu datang rajfah. Bila datang rajfah daripada Allah, fa asbahu fi darihim jasimin. Bergelumpur kita kata. Bergelumpur di atas tanah tu kan. Tersungkur jatuh dan kemudian bergelumpur. Tak boleh nak buat apa dah. Lalu fatawalla anhum. Fatawalla anhum maknanya berpalinglah, anhum berpalinglah Nabi Saleh tadi tu daripada mereka. Maknanya larilah daripada mereka, tinggalkan tempat tu. Waqala ya qaum. Kata setengah ulama tafsir, perkataan ini waqala ya qaum ni, iaitu waqala ya qaum ni, dia berkata, Nabi Saleh pun berkata, ya qaum, wahai kaumku. Sama ada dia ni bercakap kepada mereka tu yang sedang menggelupur tu, ataupun ada yang kata itu adalah monolog dia dalam diri dia sendiri. Ya kaum, maknanya dia bercakap sendiri, yang wahai kaumku. Makna kan, dia sangat sedih lah sekarang ni kan, sebab mereka dah sembelih tu, mereka dah ditimpa azab oleh Allah SWT, dan dia selamat, Nabi Saleh selamat dengan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Lalu dia berkata, waqala ya qaum laqad ablagtukum risalata rabbi. Aku dah sampai dah, aku dah telah menyampaikan kepada kamu risalah, mesej daripada Tuhanku. Wa nasahtu lakum, aku dah nasihat kepada kamu. Aku dah memberi nasihat, nasahtu. Walakin la tuhibbunan nasihin, tapi kamu semua tak suka kepada orang memberi nasihat. Itulah kisah Nabi pengakhiran kepada kaum Samud. Kita pergi pula selepas daripada tu kepada cerita yang kita sebut itu, cerita nombor 2 yang ada dalam buku surat ini, iaitu kisah Nabi Lut alaihi salam. Walutan, dan ingatlah pula Nabi Lut. Tengok, kita tengok bawah atas itu, jadi maknanya ialah, dan ingatlah wahai Muhammad, wahai orang-orang beriman semua, tentang kisah Nabi Lut pula. Walutan iz qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahad minal alamin. Soalan tu, Lut bertanya kepada kaum dia, atatuna, adakah, taktuna, kamu mendapati, kamu mendatangi, minta maaf alih hanya walutan walutan di sini. Jadi adakah kamu mendatangi al-fahishah, Allah Taala kata. Fahishah ni maknanya satu benda yang jelek, satu benda yang buruk, satu benda yang kotor, satu benda yang memang kalau orang bahasa Brunei ni sebut meher, saya tak tahulah betul tak betul kan, tapi benda yang meher, benda yang kotor, benda yang kamu, Allah Taala tanya, atatuna al-fahishah. Kata Nabi Lut kepada mereka ni, atatuna al-fahishah, kamu buat benda-benda ni, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Maksud ma sabaqakum ni, maksudnya ialah benda yang tak pernah, kejahatan yang tak pernah, keburukan yang tak pernah dibuat oleh orang-orang yang sebelum daripada ni. Ulama kata jin pun tak pernah buat, manusia tak pernah buat sebelum daripada Nabi Lut ni. Jadi sebelum daripada Nabi Lut ni, kaum Nabi Lut ni, kaum Sodom ni kan, sebelum daripada Nabi Lut, orang-orang tak pernah buat perangai macam ni. Jadi Nabi Lut ni diutuskan kepada mereka ni, walaupun dia bukan daripada kelompok mereka, tetapi diutuskan kepada kaum Sodom ni. Nabi Lut bersama dengan Nabi Ibrahim sebenarnya ialah berpindah daripada Iraq, berpindah-pindah akhirnya sampai ke tinggal di Palestin. Lalu Allah Taala memerintahkan kepada Nabi Lut ni supaya pergi ke kaum Sodom ni. Kaum Sodom ni ialah berhampiran dengan Laut Mati sekarang ni. Laut Mati di negeri Jordan tu, di selatan Laut Mati. Laut Mati tu dia panjang, jadi sebelah bawah tu ada satu tempat, dia katakan tempat itulah kaum Sodom dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kejahatan ini kita tengokkan berlaku pada hari ini kan. Berlaku kan, berleluasa kan, dan dia nak normalize kan, maknanya nak jadikan benda ni biasa. Macam-macam cara, dengan filmnya, dengan Hollywood, dengan apa, nak jadikan bahawa benda ni biasa, iaitu apa, homoseks. Sehingga mereka ni dah berani dah kan, dan buat dah, nak tuntut dah bahawa mereka ni ada jantina yang ketiga dan sebagainya, macam-macam perangai kan.
Jadi LGBT lah kita panggil kan. Jadi alhamdulillah kan, di sini tak ada lagi, di tempat kita tak ada lagi diharamkan benda-benda tu. Tetapi kita jaga kan, mereka ni sedang berusaha habis-habisan kan, untuk apa ni, nak menjadikan bahawa benda adalah normal. Allah Ta'ala kata ni bukan normal, ini fahisyah. Seterusnya Allah Ta'ala kata innakum lata'tuna rijal, ni kata Nabi Lut kepada mereka. Tu soalan tadi kan, ata'tunal fahisyah, dia tanya. Sekarang ni innakum, Nabi Lut explain yang apa yang mereka buat. Innakum lata'tunar rijal. Apa yang dia kata fahisyah tadi? Iaitu kamu ni lata'tunar rijal, kamu ni mendatangi lelaki-lelaki ni, lelaki-lelaki. Syahwatan, rasa syahwat, seronok. Bersyahwat-syahwat dengan lelaki. Min dunin nisa, bukannya dengan perempuan. Sedangkan Allah Ta'ala dah jadikan lelaki itu sepatutnya dengan perempuan. Berkahwinlah, maknanya bukan berzina. Tapi mereka ni dah berkahwin sama lelaki pula dah. Berkahwin sama lelaki ni yang kita dengar kan, kahwin dengan lelaki, bukan makna kahwin-kahwin biasa, tapi maknanya buat kerja ni lah kan, buat kerja fahisyah yang Allah Ta'ala sebut ni fahisyah ni. Jadi yang kita panggil gay dan sebagainya tu kan, Allah Ta'ala kata bahkan kamu ni adalah kaum yang sangat-sangat melampaui had dia, yang sepatutnya buat benda halal tapi kamu pergi buat benda-benda haram. Jadi apakah kisah yang berlaku seterusnya daripada ni? Apakah kata-kata Nabi Lut? Apakah yang berlaku kepada mereka ni? Kata Nabi Lut kepada mereka dan sebagainya, insya-Allah kita akan tengok dalam sesi seterusnya, insya-Allah yang akan datang, muka surat 161, insya-Allah pada pagi esok pukul 6.15 pagi, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.